sempena Hari Merdeka hari ini. Meriah set kita dengan bendera, semua jalur gemilang semua ada. Saya dari awal tadi dah nampak dah jersey Kedah kat belakang tu. Tak cakap apa je. Jersey yang Ifridayo buka selepas menjaringkan gol lah itu. Yang ditunjuk nama kat belakang tu. Ya. Di sini ya. Awak beli jersey dia? Saya tak mahu cakap kat sini. Nanti kita borak. Nanti borak. Okay. Tak, aku nak ajak hang buat sesuatu. Ya. Benda ni aku dah siap tulis nota lagi. Mana nota aku ni? So aku nak ajak hang buat untuk Merdeka Special. Kita bina the perfect player, the perfect Malaysian footballer. Benda ni selalu kalau tengok kat EPL dia akan buat lah the perfect footballer of all time, ataupun the perfect current footballer. Dia akan pilih untuk shooting dia pilih seorang pemain, untuk heading dia pilih seorang pemain. So kali ni aku nak kita buat benda ni untuk pemain Malaysia tapi yang masih aktif, bukan all time Okay. Pemain Malaysia yang masih aktif. Kita bina pemain Malaysia yang paling sempurna. So dia ada beberapa kriteria. Aku bacakan kriteria tu terus so that kita pun senang. Kriteria yang pertama, heading. Kebolehan menanduk bola di udara. Kriteria yang kedua, left foot. Kaki kiri. Okay. Kriteria yang ketiga, right foot. Kaki kanan. Kriteria yang keempat, intelligence. Kebijaksanaan. Kriteria kelima, speed. Kelajuan. Kriteria keenam, engine. Engine pasukan. Dan kriteria ketujuh, aggression. Betapa agresifnya seorang pemain tu. So kita akan pilih seorang pemain untuk semua kriteria ini kerana ia akan membentuk pemain bola sepak Malaysia paling sempurna yang aktif bermain. Ons. Jom. Ons. Kita start terus lah. Kita start dengan kriteria pertama. Heading. Kebolehan menanduk. Siapa hang rasa? Aku tadi tu bila heading tu mula-mula aku tanya juga heading yang macam mana kan, sebab banyak jenis heading kan. So kita setuju yang heading apa jenis heading pula, ada defensive heading, ada heading untuk menjaringkan gol. Aku nak cakap Dion Kuz mula-mula. Dion Kuz alright kan tu? Dion Kuz alright juga, tapi itu bukan gaya permainan sebenar dia. Dia lebih kepada permainan tenang dan cuba mengawal, tidak terlalu masuk ke dalam duels kan. Hanya tinggal satu nama. Siapa? Daripada sebuah pasukan Borneo, penyerang kebangsaan bagi aku, Darren Lock. Oh, okay. Kepala Darren Lock. Yeah. Actually aku setuju. Darren Lock ada... Dia walaupun dia bukan pemain yang tertinggi dia bukan. Macam aku boleh bayang Paulo Josue mungkin menang lebih banyak bola. Tapi benda yang aku suka pasal Darren Lock ni, walaupun dia pemain yang bukan terlalu tinggi, tapi willingness dia untuk sentiasa mengejar bola di udara untuk cuba menjaringkan gol ataupun lakukan clearance ataupun memenangi bola yang tinggi, hantaran tinggi dilakukan oleh rakan sepasukan. Willingness dia untuk challenge for the ball tu bagi aku menjadikan dia seorang pemain yang sangat dependable di udara. Tak hanya willingness, aku rasa kebolehan mencari ruang dan kebolehan berada di tempat yang betul juga. Di tempat yang betul. Menyebabkan, kepala, kita nak pakai kepala Darren Lock. Okey lah, yang tu aku setuju lah. Kepala Darren Lock. So Darren Lock untuk kriteria heading. Untuk left foot siapa Faiz? Kaki kiri. Kaki kiri ni, ini pemain yang special sikit lah. Kidal. Kalau kat Malaysia ni, contoh kan, bila orang sebut kaki kiri ni, aku akan auto teringat jaringan Safawi Rashid lawan Guangzhou di pentas AFC Champions League. Atau mungkin juga jaringan Safawi Rashid ketika menentang Indonesia di Bukit Dalian. Itu dengan ulasan daripada Haji Zainal Abidin. Itu memang gila. Kaki kiri kalau Safawi perennial name lah untuk kaki kiri. Ikon kaki kiri lah. Tapi pada waktu yang sama ada seorang lagi nama yang aku nak cuba bangkitkan untuk kaki kiri. Ini adalah antara pemain yang paling konsisten kalau menggunakan kaki kiri dari sudut pandangan set piece, free kick, even long range goals. Cuma perbezaan dia tak main kat sayap. Paulo Josue. Sweet left foot. Aku rasa aku akan ambil Paulo Josue. So Paulo Josue kita ambil untuk left foot. Okay. Untuk right foot pula siapa Faiz? Dibuktikan dengan gol-gol ketika separuh akhir Piala FA menentang Selangor. Itu yang paling impresif lah. Dalam katalog dia banyak sekarang ni, tapi itu paling impresif. Aku nak mencalonkan Arif Aiman Hanapi. Arif Aiman untuk right foot? Bukan. Awak nak buat Arif Aiman untuk right foot? Ya. Kata lain. Saya macam nak letak right foot tu untuk Mukairi Ajmal lah. Okey, Mukairi Ajmal. Sebenarnya
kita dah borak pun pasal benda ni, sayang yang lupa. Tapi Mukadir Ajmal. Mukadir Ajmal lagi sebab kalau hang perasan dia punya gerak-geri sekarang ni, kalau hang perasan Tan Cheng Ho selalu suka guna dia dekat wing. And ada satu perbicaraan ataupun debat yang menarik di kalangan penyokong Selangor, dia ni fit paling best posisi apa. Tapi kebolehan dia untuk beraksi dalam banyak posisi ni, salah satu sebab dia adalah kebolehan kaki kanan dia tu. Cara dia melakukan hantaran jauh, maknanya dia boleh main deep. Cara dia melakukan crosses, bermakna dia boleh bermain di sayap. Pada waktu yang sama, cara dia melakukan rembatan, bermakna dia boleh beraksi as a attacking midfielder behind ataupun, the main striker. Number 10. Number 10. So, kaki kanan Mukairi ni memang special lah. Sebenarnya, bila aku fikir balik, kualiti pertama, bila aku pertama kali tengok Mukadir Ajman adalah kebolehan kaki kanan dia. Kaki kanan dia. Itu yang paling utama. Okay, aku rasa, sorry lah, bukan Arihman tadi. Arihman kita pakai untuk kualiti lain. Kaki kanan kita pakai Mukadir Ajmal. So kaki kanan Mukadir, kaki kiri Josue. Sedap. Heading Darren Lock. Okay. Kriteria seterusnya, yang ni aku nak calonkan Arif Aiman. Okay. Intelligence. Ya. Kebijaksanaan. Okay. Itu tak boleh nak contest lah. Kalau hang tengok, benda yang gila pasal Arif Aiman ni, it's bukan kebolehan gelecekkan dia sahaja ataupun kebolehan dia menjaringkan gol. Kesemuanya berpunca daripada kebijaksanaan bola sepak dia. Cara dia position diri dia atas padang nak dapatkan ruang. Cara dia buat decision in a split second nak lepas 2-3 pemain. Cara dia decide when is the perfect time untuk melakukan rembatan. Kebanyakan decision making dia tu bagi aku berpunca daripada kebijaksanaan bola sepak yang ada pada Arif Aiman. Kalau nak tengok contoh dia, minggu lepas ketika menentang Kedah tu, tengok gol ketiga pasukan JDT yang dia turn tu, aku kagum dengan kebolehan dia membuat keputusan yang betul dan awal. Bila dia turn tu, dia dah buat decision dia nak dribble sampai ke mana dan dia nak melepaskan rembatan. Dan itulah yang dia lakukan. Tak ada hesitation, tak ada apa. Jadi itu memerlukan intelligence yang tinggi, football IQ yang tinggi. Aku rasa football IQ dia atas 200 ni aku rasa ni, Arif Aiman ni. Jadi intelligence memang kita kena pakai Arif Aiman. Lah, tak boleh lari. Arif Aiman Hanapi. Kriteria seterusnya, speed, kelajuan. Siapa pemain paling laju yang boleh kita pilih, Faiz? Kita ni blessed with many pacey talents ni. Memang banyak daripada dulu. Kita ada Kunalan lah, lepas tu kita ada Akia Rashid, ada Safawi Rashid pada mula-mula. Memang semua laju-laju belakang. Tapi apa nama yang kita ada satu je yang paling laju pada ketika ini, Faizal Halim, sahabat Su kita. Faizal Halim, pemain paling laju pada ketika ini. Kita tak mau borak yang lain tentang Faizal Halim, kita tak mau, tetapi memang kebolehan ataupun kelajuan dia tu sukar. Sebab bila setiap kali aku pergi MBPJ tengok Selangor main musim ni, bila aku tengok midfielder Selangor semua, Orozco memang suka untuk bagi bola sampai ke corner flag tu, mengetahui bahawa Faizal Halim akan sampai ke sana, itu sangat memudahkan pasukan dia. Faizal Halim ni kelajuan dia bukan sekadar di atas padang, tapi betapa laju dia melakukan berkali-kali tu. Dia boleh buat 3 kali. Dia boleh buat 3 kali dalam 5 saat tu laju tu. Rasa kalau Ronaldo tengok pun daripada Arab Saudi, wow, dia kata ni player mana. Ronaldo nak buat tu sekali dalam 5 saat. Faizal Halim 5 saat tu dah 3 kali dah. Itu adalah kelajuan yang special juga. So Faizal Halim untuk kelajuan, untuk speed. Yang seterusnya, engine. Kebolehan untuk beraksi atas turun consistently. Bagi aku, Faiz, untuk posisi ni ada satu je nama yang masuk otak aku. Aku tahu siapa tu. Lavia Corbin Ong. Sangat luar biasa. Underrated. Kalau aku ada kereta, enjin aku bukan yang paling laju aku nak. Yang paling reliable. Yang paling tak reliable, memberikan aku masalah. Boleh bawa aku ke point A, ke point B. Balik ke point A, balik. Dengan balik point B pun. Balik point B, balik. Dengan cepat, tenang, selamat, selesa, tanpa mistake. Lavia Corbin Ong. Tak ada orang lain. Gila tu dia. Dia punya ability to bomb up and down the flanks. Dan pada waktu yang sama maintain dia punya positional discipline, dan pada waktu yang sama membantu pasukan dari sudut pandangan serangan non-stop for 90 minutes. And dia dah over 30 It's crazy. And dalam bola sepak Malaysia ni, tak banyak posisi yang kalau ada seorang pemain tu injured yang aku akan risau. Tapi kalau Corbin Ong injured, aku risau. Risau pasal left back Malaysia. Aku risau. Sebab Daniel Ting, Declan Lambert, Arif Farhan, Fazli Mazhar, any other left back option, Ruven Tiran, semua. Bagi aku ada gap yang besar di antara mereka dan Corbin Ong. And one of the reasons is
that engine. Yeah. Engine tu tak ramai yang ada. Gila lah. Corbin Ong untuk Corbin engine. Ong untuk engine. Okay. Last criteria. Aggression. Aggression ni Pemain yang paling agresif. kita banyak sinonimkan dengan leadership, sinonimkan dengan kebolehan mengetuai pasukan. Sebab tu dia paling agresif untuk melindungi rakan-rakan sepasukan apa semua kan. Paling besar sekali aku rasa simbol aggression di kalangan pemain bola sepak tempatan aku rasa Brandon Gunn lah. Tidak hanya kenyataan bahawa beliau adalah kapten untuk pasukan kebangsaan dan juga pasukan Selangor, juga beliau adalah fighter daripada segi 2 kali ataupun 3 kali ACL, 1 kanser, kembali dan masih lagi bermain di peringkat tertinggi. Itu pun dah cukup agresif dah sebenarnya. Tetapi apa yang beliau tampilkan di atas padang tu memang, dan beliau juga salah seorang yang paling awal untuk konsol penjaga gol Kelantan selepas penjaga gol Kelantan hari itu menangis hari itu. Betul. Aku rasa aggression ni bukan yang kasar semata-mata, tetapi agresif untuk lead, agresif untuk memastikan semua perkara berjalan dengan sempurna pun dia juga. Aku tak harapkan pemain lain Aggression Brandon Gunn. Actually, aku tak ada apa lagi nak tambah. Handa sum it up perfectly dah kat situ. Brandon Gunn aku setuju. Option aku. Jadi kita recap balik Pemain Malaysia yang paling sempurna yang boleh kita bina. Kebolehan di udara, heading, Darren Lock. Left foot, kaki kiri adalah Paulo Josue. Right foot, kaki kanan, Mukairi Ajmal. Untuk intelligence ataupun kebijaksanaan, Arif Aiman. Untuk speed ataupun kelajuan, Faizal Halim. Untuk engine pasukan, Levere Corbin Ong. Dan untuk aggression, Brandon Gunn. Ini adalah perfect player pilihan aku dan Faiz untuk bola sepak Malaysia bersempena dengan Hari Kemerdekaan ke-66 kita ni. Luar biasa lah. Aku tak sabar nak tengok skuad kebangsaan kita beraksi menentang Syria dan China. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Jangan lupa saksikan episod baru Bola Itu Live setiap hari Khamis pukul 6 petang hanya di Astro Arena 802 dan Astro Go.